teringinnya tengok arash. Tak payah teringin, wajib tengok di mahsyar nanti, insya-Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang bernyawa kecuali mereka akan melihat Arsyur Rahman. Perhati, perhati lah ayat tu, perhatilah. Ke semua jin, ke semua manusia, ke semua malaikat, ke semua binatang, dan ke semua syaitan, 5 jenis bangsa bernyawa akan berada di bawah arash di mahsyar nanti. Maksudnya melihat arash begitu, Ustaz? Ya, kerana arash di atas. Siapapun yang mendongakkan kepalanya ke atas, dia akan melihat arash. Luas. Arash itulah antara makhluk yang terawal yang diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Ni mukadimah ni, sebab nak pergi akhir zaman, pergi awal zaman dulu. Ini baru episod 1, dia ada 1000 episod. Memang tak habis dah. Saya ambil trailer je, trailer sikit, 2 minit habis. Tuan-tuan carilah, kena cari. Rugi tak tahu, rugi kalau tak tahu. Arash antara makhluk yang awal Allah cipta, qalamun, pen. Maksudnya dia menulis, Ustaz? Ya, dia menulis. Sejak hari pertama dia diciptakan oleh Allah, dia terawal, dia antara yang terawal. Allah habis cipta qalam, Allah kata uktub, tulis wahai qalam. Bermulalah qalam itu menulis dari saat itu sehinggalah malam ini kita hadir di dalam rumah Allah ini. Apa yang qalam tulis, Ustaz? Qalam menulis semua maklumat yang ada di dalam alam ini. Berapa titisan hujan yang turun pada petang tadi dicatat dan dicatat oleh qalam dengan terperinci. Subhanallah. Berapa bilangan rambut yang sedang ada di dalam rumah Allah ini sekarang ni dicatat oleh qalam. Sebab pahala, tuan-tuan, kita bawa tubuh badan ni semua menjadi pahala ni, pahala. Setiap tanah yang kita pijak itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dahulu ya Allah, dia pernah memijak aku untuk hadir ke rumahmu ya Allah. Ni yang ni awal ni, jam yang kita pakai. Allah Ta'ala cipta makhluk-makhluk terawal, lauh mahfuz, qalam, arash, kemudian baru ke belakang manusia. Manusia pertama Nabi Adam, kemudian beranak pinak Sayyidina Adam dengan Sayyidatuna Hawa alaihassalam. Hawa sebutan dia ha, waw, alif, hamzah. Hawa. Kemudian beranak pinak. Daripada anak-anak cucu cicit Nabi Adam sampai malam ini, Allah memilih 124,000 orang Rasul, Nabi. 124,000 hadis itu hasan. Yang kita hafal 25. 124,000 Nabi. Kesemua mereka di mahsyar nanti akan berada di hadapan. Boleh berkenalan tak dengan mereka? Di mahsyar bukan berkenalan, jumpa, berselisih. Ibu pun kita takkan tegur dengan ibu atau ayah kita. Nak dengar sultan mahsyar 4 jam saja. Mahsyar
Yang tu selalu tuan-tuan tengok dalam TV pun mereka selalu ulang. Mereka rakam bulan 12, saya aksiden bulan 1. Itu barzakh, sorry, adalah hijrah tu barzakh, sorry silap tajuk. Mahsyar cerita yang sangat panjang, 4 jam tu cerita ringkas, perjalanan yang begitu panjang. Setiap alam lebih dahsyat daripada alam yang sebelumnya. Kita ada alam roh, kemudian alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian barzakh, kemudian akhirat. Setiap alam lebih ngeri dan lebih susah daripada alam yang sebelumnya. Allah pun pilih 124,000 orang Nabi. Nanti dalam syurga, ingat tuan ayat ni, ingat ayat ni, nanti di dalam syurga, kalau sehari tuan-tuan ziarah seorang Nabi, sehari seorang Nabi kita ziarah, pergi rumah dia, pergi istana dia, subhanallah. Syurga tuan-tuan, syurga. Cari ceramah tajuk syurga, dengar banyak-banyak tajuk syurga. Tuan-tuan tak teringin dengan dunia ni, insya-Allah. Kalau sehari tuan-tuan ziarah seorang Nabi, ambil masa 124,000 hari nanti dalam syurga. Amainya para Nabi. Allah pilih dari 124,000 itu 313 Rasul. Nama mereka tiada di dalam Quran yang 313 tadi. Sebab kalau tuan-tuan buka dalam Quran, tuan-tuan akan jumpa 25 Rasul. Yang lain tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cerita sikit, 30 saat saja saya cerita. Ada Rasul dibangkitkan di mahsyar, ada Rasul dibangkitkan di mahsyar, di belakangnya jumlah pengikutnya, jumlah umatnya 2 orang. Rasul, ini hadis sahih, disebut dalam kitab Riyadhus Salihin. Ada Rasul bangkit di padang mahsyar, umatnya 2 orang. Allah cerita tak dalam Quran? Tak ada. Siapa nama Rasul tu? Wallahu a'lam. Dan ada seorang lagi Rasul, ni saya sebut sikit je cerita tentang Rasul yang tak disebut dalam Quran. Ada satu orang Rasul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangkit di padang mahsyar, jumlah umat di belakangnya kosong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kosong. Tuan-tuan bayang, dia jadi Rasul, dia berdakwah siang dan malam puluhan tahun, tak ada seorang pun ikut dia. Ni kita buat program ceramah ni, 1000 orang hadir. Tu pun mengeluh lagi. Ish, dia kata kalau Ustaz Azhar ramai lagi ni, siapa banyak ni je. Ada Rasul bangun di mahsyar, kata Rasulullah, lam yakun ma'ahu ahadun, tak ada seorang pun dengan beliau. Naik dah, bagi semangat tak kita? Bismillah. Maksudnya usaha dakwah kamu bukan Allah tanya berapa ramai yang ikut kamu. Usaha dakwah kamu Allah tak tanya berapa ramai yang datang semayang, tetapi yang Allah akan soal, apakah kamu ajak orang untuk melakukan ibadah kepada Allah? Ajak tak? Sampaikan ataupun tidak? Sebab tu kalau anak kita 5 orang, 5-5 tak salat, belum tentu si ayah itu bersalah. Sebab yang Allah akan soalkan si ayah tadi, apakah kamu mendidik anak kamu untuk salat ataupun tidak? Dia kata, ya Allah, bermula daripada umur 7 tahun aku bawa dia untuk solat.
Tapi setelah dia berpisah, kahwin, kerja, duduk jauh, umur 20 lebih, dia mula tinggalkan solat. Salah dia.